Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, kita hendak kembali berbicara berkenaan dengan kontroversi ucapan Fadlina Siddiq yang benar-benar telah meletupkan seluruh internet pada semalamnya. Di mana pada kali ini, nampak gayanya Fadlina kembali bermain play victim. Hai, lain macam betul lah kau ni kan. Kita intro dulu. La 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 la. Saya ingin memulakan video saya, tuan-tuan dan puan sekalian, pada kali ini dengan satu cerita untuk anda semua. Jiran sebelah rumah saya ialah satu keluarga berbangsa India, beragama Hindu. Secara asasnya, mereka itu kafir lah. Tetapi, walaupun mereka itu kafir, saya dan keluarga mereka memang sangat-sangat rapat. Keluarga kami dengan keluarga India ini memang sangat-sangat rapat, saling bantu-membantu, anak-anak main sama-sama dan macam-macam lagi. Kiranya tak ada isu langsung. Bahkan memang kiranya macam kami saling tolong-menolong lah. Contohnya macam let's say kalau saya nampak jemuran dia ditimpa hujan, saya pun tolong alihkan. Begitu juga sebaliknya dan pelbagai lagi. Bahkan kebetulan pula jiran sebelah rumah saya ni dia ada bela zadu anjing kecil tau. Jadi anak-anak saya suka main anjing tu, cuma tak pegang je lah kan. Dan anjing tu pun saya kata bagus juga bela. Sebab nanti bila dia besar jadi guard dog, dia akan jadi macam anjing pengawal. Tolong kawal satu neighborhood ini. Cumanya pastikan jangan bagi terlepas lah sebab takut nanti dia berak mengata ke apa-apa kan. Cumanya satu hari itu, isteri saya telah mengadu pada saya yang anak saya telah mengucapkan satu perkataan yang sangat-sangat tak bagus. Di mana anak saya, hasil daripada hasutan kawan dia yang lain pula, dia kata jangan main dengan India sebab India ni orang jahat. Dia kata macam tu anak saya. Sebab orang lain duk ajar dia macam tu. Bila dia balik saja, saya marah dia gila-gila. Anak saya tu baru 7 tahun tau. Tapi saya marah kau-kau, saya rotan dan saya cakap terus terang, benda ini adalah perkataan yang jahat. Jangan cakap lagi benda tu. Kejap lagi kena ikut Abi, kena minta maaf dengan keluarga sebelah. Anak saya tanya, Abi, bukan ke orang India ni kafir? Saya cakap, ya betul. Orang India tu kafir. Kafir ini maksudnya ialah mereka yang tidak masuk Islam. Mereka yang tidak percaya Allah itu Tuhan dan sebagainya. Kiranya mereka yang menolak Islam secara asasnya. Itu kafir, saya cakap. Tetapi, orang kafir ini tidak bermaksud mereka ini jahat. Perkataan kafir itu tak bermaksud jahat. Kafir ini ada banyak kategori. Dan majoriti orang kafir dekat Malaysia ini baik-baik belaka. Mereka suka duduk dengan orang Melayu, dengan orang Islam. Kita boleh makan sama-sama, kita boleh kerja sama-sama, boleh buat macam-macam bersama-sama. Boleh main bersama-sama dan sebagainya kan. Dan saya cakap, bukankah keluarga sebelah tu baik? Bukankah anak-anak dia tu baik? Selalu tolong abang adik semua? Dia cakap betul. Jadi orang kafir itu tak semestinya jahat. Ada orang kafir jahat. Yang itu kita panggil sebagai kafir harbi. Tetapi untuk orang seperti jiran sebelah rumah ni, dia bukan kafir yang jahat. Kafir itu cuma maksudnya mereka bukan Islam. Itu saja. Tetapi jangan cakap orang itu jahat. Jadi saya pun minta anak saya pergi minta maaf. Salam dengan semua, dengan bapa dia, dengan anak-anak semua, saya suruh salam. Sebab apa? Sebab dia cakap benda tak elok. Dan saya cakap lepas ni, jangan ulang benda itu. Dia walaupun kafir, bukan Islam, dia baik dengan kita. Kita kena baik dengan dia. Sebab Allah suruh macam tu. Dan anak ni saya pun okey lah. Lepas itu dia pun faham lah. Tentang perkataan kafir itu apa. Tentang orang bukan Islam itu. Tentang orang kafir itu ada yang baik, ada yang jahat dan sebagainya. Tetapi majoriti baik. Dan jangan mudah-mudah nak kata kafir itu jahat dan sebagainya. Itu cerita saya. Cerita benar. Bukan rekaan. Mengapakah saya ceritakan benda itu? Sebab ini ada kaitan dengan apa yang berlaku ketika ini terhadap Fadlina Siddiq. Di mana Fadlina Siddiq, sekadar satu recap. Ada satu video berkenaan beliau mengucapkan perkataan haramkan penggunaan perkataan kafir dekat rumah. Saya tak ajar anak-anak saya cakap perkataan kafir dan sebagainya. Di mana benda ini menimbulkan banyak polemik. Di mana dekat sini, saya kena jelaskan satu persatu. Sebab Fadlina Siddiq dah mula play victim. Ada satu laporan polis telah dibuat terhadap seorang hamba Allah oleh setiausaha politik beliau yang mengatakan bahawa orang itu telah memetik ucapan Fadlina di luar konteks dan sebagainya. Fadlina kata, oh ucapan itu diambil sekerat-sekerat daripada perjumpaan itu tutup dan tak sepatutnya disebarkan, tapi disebarkan. Ucapan itu diambil luar konteks dan macam-macam lagi. Segala benda disebut kecuali mengaku kesilapan dia mengatakan haram menggunakan perkataan kafir. Itu yang sepatutnya dia hadras. Tapi dia tak ada seperti itu. Dia highlight orang duk cari salah dia, nak lemahkan dia, nak jatuhkan dia dan macam-macam lagi. Nak rosakkan reputasi dia. Pelbagai lagi lah senang ceritanya. Di sini saya nak jawab benda ini once and for all. Saya tak nak cerita panjang-panjang tau hal Fadlina ni. Sebab bagi saya, isu ni taklah sebesar mana. Dia controversial, tapi tak sebesar mana. Tidak orang kata apa, berpatutan pun untuk kita buat video sampai 3-4 hari ke, buat status FB sampai 3-4 hari ke, semacam cerita benda ni. Tetapi oleh kerana Fadlina dah mula play victim, jadi saya terpaksa juga buat video ini untuk jawab beliau.
Yang pertamanya, apa isu sebenar kat sini? Ini kita kena faham. Isu sebenar kat sini bukanlah kita memang nak sangat panggil orang bukan Islam itu sebagai orang kafir. Oi kafir kau sini. Bukan macam tu. Sebab itulah dekat video saya semalam itu, saya jelaskan dengan terang-terang sekali. Kita tak ada masalah dari segi uslub dakwah, dari segi hubungan sesama manusia, dari segi komunikasi. Tak ada masalah. Kita tak nak panggil dia sebagai kafir sebab kita nak panggil dia dengan panggilan yang dia suka dengar. Tak ada isu. Silakan, tak ada masalah. Itu pun dituntut dalam Islam. Kita diwajibkan atau digalakkan untuk memanggil seseorang itu dengan gelaran yang dia sukai, bukan dengan gelaran yang dia tak suka. Jadi kalau orang-orang bukan Islam dekat negara kita ini, orang kafir dekat negara kita ini, mungkin mereka tak faham perkataan kafir. Mereka rasa macam, kafir tu macam jahat je bunyi kan. Tak apa, tak ada masalah. Panggilan non-Muslim ke, panggil bukan Islam ke, belum Islam ke, suka tingkau lah kan, tak ada masalah. Itu bukan isu. Bahkan saya setuju seandainya kalau Fadlina kata, apa yang diucapkan oleh anak dia tu, iaitu tak berkat kerja dengan kafir itu sebagai satu benda yang tak betul. Itu saya setuju. Sangat-sangat setuju. Sebab Rasulullah juga bermuamalat dengan orang kafir. Bahkan kafir ini, macam saya katakan tadi, ada banyak kategori. Macam dekat Malaysia ini, majoriti ni zimmi. Jadi tak ada masalah pun kerja dengan zimmi, no problem kan. Jadi benda itu tak ada masalah. Tak ada isu langsung. Tetapi isunya ialah, bila dia sebut, dia haramkan perkataan kafir itu dalam rumah dia. Dia haramkan perkataan kafir itu daripada dituturkan oleh anak-anak dia. Itu yang tak betul. Kenapa saya cakap tak betul? Sebab dia guna perkataan haramkan. Haramkan tu maksudnya, dia telah meletakkan hukum. Bukan dari segi bahasa, tetapi dari segi hukum. Anda kena faham benda ni tau. Sebab apa yang disebut itu berkaitan dengan satu kalam yang Allah turunkan. Katakanlah Fadlina ni dia cuba ubah sikitlah ayat dia. Dia tak kata dia haramkan penggunaan perkataan kafir. Dia cuma kata, saya tak berapa galakkan anak-anak saya sewenang-wenangnya menggunakan perkataan kafir. Yes, itu cantik. Tak ada masalah. Betul lah tu. Tidak galakkan anak-anak gunakan sewenang-wenangnya perkataan kafir. Sebab perkataan kafir ini dia ada konotasi dia. Itu saya setuju. Tetapi bila dia kata dia haramkan penggunaan perkataan kafir itu dah salah. Itu dah masuk ke hukum sebenarnya. Jujur saya cakap. Sebab tu Dr. Mazhar tulis macam ini. Apa yang Dr. Mazhar tulis itu dah cukup adil lah sebenarnya. Iaitu basically-nya, anda kata kalau disebut perkataan haramkan penggunaan perkataan kafir dekat rumah, maka adakah dia telah mengharamkan satu perkara yang memang ada dalam Al-Quran dan juga berada dalam sunnah? Benda itu tak betul sebenarnya. Jadi saya rasa tuan-tuan sekalian, saya nak bagi faham lagi kat sini. Saya ulang balik semula. Isunya bukan hubungan antara manusia. Isunya bukan pasal interaksi. Isunya bukan pasal dakwah. Yang itu tolak tepi. Tak ada kena-mengena. Kita faham dan kita setuju 100%. Kita tak boleh gunakan perkataan kafir sewenang-wenangnya terhadap orang-orang bukan Islam. Sebab apa? Sebab mereka mungkin ada pemahaman yang salah terhadap perkataan kafir. Yang itu salah kita lah. Kita gagal untuk menjelaskan dengan tepat. Serta ada di antara kita, tak kira dah belah sini atau belah sana, yang cuba untuk menggambarkan perkataan kafir ini sebagai perkataan yang jahat dan sebagainya. Itu salah kita. Kena terima hakikat tu. Tetapi isu sebenar kat sini ialah bila dia mula mengatakan bahawa dia haramkan perkataan kafir dekat rumah, dia haramkan perkataan kafir itu dituturkan oleh anak-anak dia. Itu isu sebenar. Itu yang tak betul. Itu yang kita tegur. Itu yang kita kata Fadlina kena betulkan. Tetapi itulah, Fadlina ini memang kita tahu. Dia cukup suka play victim. Kalau anda masih ingat ketika dulu, adalah pernah sekali kot satu isu yang dia ucapkan perkataan bangsat kan. Ada pihak entam dia. Ramai pihak entam dia masa itu. Bila pihak entam dia kau-kau, masa itu kalau tak jadi kesalahan saya, dia buat juga laporan polis untuk cover. Untuk orang kata apa, takut, orang kata apa, keselamatan terancam dan sebagainya. Tetapi bukan pertama kali tau Fadlina ini menyebut perkara-perkara yang kita rasa macam, apa kebodohnya Minah ni? Sebagai contoh, masa Minggu Solidariti Palestin dulu dekat sekolah-sekolah. Apa dia buat? Dia larang penggunaan kalimah takbir dekat sekolah-sekolah. Siap cakap dekat parlimen. Tak ada masalah pun kalau tak larang takbir kat sekolah. Astaghfirullahalazim. Takbir itu adalah perkataan mengagungkan Allah yang mulia, Allah yang maha besar. Dia boleh larang guna kat sekolah-sekolah. Lagi satu pasal SOP, Do's and Don'ts masa Minggu Solidariti Palestin. Dia kata apa? Antaranya, kena dengar pandangan dua-dua belah pihak. Pandangan Palestin kena dengar, pandangan Israel kena dengar. Suka hati kau je macam tu kan. Sebab tu orang dah mula rasa skeptik dengan Fadlina ni sebenarnya. Salah dia sendiri. Bukan salah kita. Bukan salah orang Islam. Bukan salah orang Melayu. Bukan salah rakyat Malaysia kalau mereka ini skeptikal terhadap Fadlina. Sebab apa? Sebab track recordnya dah sebegitu masalahnya kan. Jadi bila datang video ini, dengan harfiah, dengan jelas, dengan terang, dia sebut dia haramkan penggunaan kafir dekat rumah. Yang itu tuan-tuan sekalian, memang konotasi dia sangat-sangat jelas kat situ. Jadi Fadlina, saya nak nasihatkan kepada anda lah. Daripada anda play victim,
daripada anda duk salahkan orang itu, orang ini kerana tak faham apa yang anda cakap. Lagi baik anda ngaku silap. Anda kata memang betul, saya tak patut keluarkan perkataan haramkan penggunaan kafir itu. Saya faham sebab itu ada implikasi hukum. Apa yang saya maksudkan ialah, saya cuma tidak galakkan anak-anak saya menggunakan perkataan kafir itu dengan sewenang-wenangnya. Suka-suka hati je nak guna perkataan kafir tersebut sebab takut menggunakan salah faham. Itu betul. Saya setuju yang tu. Tetapi oleh kerana anda nak play victim, oleh kerana anda terus-menerus nak menyalahkan orang lain, maka jangan salahkan sekiranya kalau lepas ini lagi ramai orang akan hentam anda tak ingat dunia punya. Jangan risau. Orang Islam dekat Malaysia ini, orang Melayu dekat Malaysia ini, mereka ni ada otak. Mereka takkan sewenang-wenangnya untuk cuba mengancam keselamatan anda ke, cuba untuk ugut anda ke, whatever. Mereka tahu dah. Sebab orang Islam dekat negara kita pada ketika ini, salah buat benda sikit je, terus akan dikenakan tindakan dan hukuman. Tak ada siasat sangat pun tak apa dah, terus akan dikenakan hukuman. Macam isu KK Mat ni lah, kena campak dengan bom molotov koktail, kena campak dengan bom buatan sendiri. Polis tak kata apa lagi, PM dah tuduh pelampau kaum dan juga pelampau agama punya kerja. Lain macam betul tuan-tuan sekalian. Tetapi inilah dia tuan-tuan sekalian, kita hidup dalam kerajaan yang edan. Kerajaan madani yang sangat-sangat edan masalahnya. Dan mereka ini boleh buat apa sahaja, termasuklah play victim walaupun jelas-jelas dan terang-terang mereka telah melakukan kesalahan. Sudahnya, orang akan salahkan rakyat tapi tak akan salahkan menteri walaupun yang bongoknya ialah menteri. Macam ni lah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.